A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Rashidi Jamil yang bersama Ustaz Datuk Rashidi Jamil yang bersama dengan kita pada malam ini, dan kepada semua sahabat-sahabat yang diberikan masa, kelapangan masa untuk sama-sama kita meneruskan kuliah Mutiara Tasawuf kita, siri yang keempat. InsyaAllah tak silap saya. Dan Ustaz pada bulan lepas kita berhenti, dah selesai lah muka surat 7. Jadi hari ini kita sambung pada muka surat 8. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, terutamanya Kak Dr. Marina kita, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang bersama dengan kita malam ini dalam kuliah Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Pertamanya syukur kepada Allah. Allah rezekikan kita sentiasa dalam majlis ilmu. Tetapi ada sedikit bimbang, walaupun kita selalu dalam suasana mencari ilmu, kita nak kena jaga niat kita. Saya sendiri hampir setiap hari 3 atau 4 kali majlis ilmu akan saya hadiri, bahkan berkongsi pula pengajian itu dengan jemaah dan pendengar. Tetapi ada sedikit kebimbangan kalau majlis ilmu yang kita dah Allah beri peluang ada di dalamnya, kalau niat kita tu terkhilaf ataupun tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan masa kita ni tidak akan berulang. Apa yang kita lalui, itulah kesempatan untuk kita beramal. Dan amal hanya diterima kalau niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mula-mula sekali, marilah ibu bapa sekalian, kita betulkan dulu niat kita kerana Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan asbab itu dapat hidayah kita. Baik. Kita akan sambung pengajian kita ni ialah pada muka surat yang ke-8. Masih lagi kita bicarakan tentang definisi tasawuf. Apa dia tasawuf, apa dia definisi dan objektif kita mengaji tasawuf itu. Dan kali ini kita nak sambung tasawuf dari segi istilah. Jadi An-Nuri berkata, ni satu tokoh tasawuf lah. An-Nuri ada kata, dia kata unik definisi yang An-Nuri sebut pada kita ni. Tasawuf bukanlah tulisan. Min, terima kasih Min, walaupun dalam kereta tu dapat juga dengar kuliah kita ni. Min kata An-Nuri, Min, tasawuf bukan tulisan. Habis kalau yang kita belajar malam ni ada buku masing-masing tu, Mutiara Tasawuf tu, makna apa yang kita pegang sedang saya tunjuk di skrin ni, ini bukan tasawuf. Sebab dia hanya tulisan. Tetapi tasawuf ini ialah akhlak. Cuba dengar tu. Makna kalau kata tulisan, buku, kitab dalam handbag kita tentang tasawuf tu, itu belum tasawuf lagi. Dan katanya lagi juga, tasawuf bukannya ilmu. Maknanya Kak Rina, yang kuliah kita ni, kuliah ilmu tasawuf, An-Nuri kata belum sampai tasawuf lagi hakikatnya. Tetapi tasawuf ialah akhlak. Apa maksud akhlak? Praktikal. Awak praktik ke tidak? Bagaimana awak dengan jiran? Bagaimana awak di rumah dengan keluarga? Bagaimana awak sendiri dengan Tuhan? Itu maksud akhlak. Kalau akhlak kita ada, bermakna kita sedang mempraktikkan tasawuf. Itu maksud dia. Dan kata dia lagi, buktinya jika tasawuf itu adalah tulisan, maka ia boleh dengan latihan.
Kita pun buka buku tasawuf, tengok muka surat belakang sekali kan ada soal jawab tu. Berilah pengertian tasawuf, kita pun catat, tulis. Beri nama tokoh-tokoh tasawuf, kita pun sebut 1, 2, 3 ramai tokoh tu. Tetapi ia belum tasawuf, belum lagi. Itu baru ilmu yang belum diproses untuk dipraktik. So bila kita praktik apa yang kita belajar tadi, kita praktik kerana Allah. Dalam pada kita nak praktik tu akan mari cobaan. Seperti puas lah jadi baik, kena cover-cover depan orang. Sukanya kalau dapat gelak ketawa, lepas hati biarlah berguling batin. Payah juga nak jadi baik ni. Sebab nak kena cover. Setengahnya dalam hati kita dibisik-bisik oleh syaitan gitu. Tu kita panggil mujahadah untuk mula praktikkan apa yang dibelajar tu. Maknanya bila sebut praktik, dia akan bertemu dengan cobaan dan ujian. Jadi orang belajar tasawuf ni oleh kerana objektifnya pembersihan hati, kadang-kadang dalam pada kita nak bersih hati kita tu, kita banyak fikir kenapa hati orang kotor, hati orang ni tak bersih, hati orang ni tak macam kita. Jadi rupanya kita pula jadi hati tak bersih tu. Situ dia. Jika ia adalah ilmu, maka ia diperolehi dengan belajar. Sebenarnya kata An-Nuri, tengoklah nasihat An-Nuri ni bapa sekalian. Tasawuf ialah praktik akhlak. Dengan akhlak yang terpuji. Dan seorang itu tidak sekali-kali akan dapat berakhlak dengan akhlak terpuji, akhlak ilahi, hanya menerusi ilmu dan tulisan. Maknanya betul kata Nabi SAW, antara orang terawal dicampak dalam neraka siapa? Ulama. Ulang sekali lagi ya. Ulama ataupun scholars, cerdik, pandai, orang mengajar, minta jauh ya Allah. Maknanya, dia ada ilmu, ada. Dia ada kebolehan menyampaikan pun ada. Tetapi dia masih belum selamat daripada hadis Nabi menyebut apakah dia masuk syurga dengan sebab ilmu itu menghasilkan ketakutan. Kalau ilmu itu menghasilkan khauf dalam hati dia, maka termasuklah dia dalam ayat Quran yang sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba aku ni yang paling takut sekali kepada aku ialah ulama. Yakni scholars, orang ada ilmu. Tetapi waktu yang sama bila Nabi kata ada juga di kalangan ulama dicampak ke neraka Allah. Ini menunjukkan dia ada ilmu tapi dia tak ada praktik. Itu yang kita takut tu Kak Marina. Min, harap-harap kita belajar ni walaupun belajar tu 10. Boleh amal 1, 2 dulu tak apa dah. Tak apa dah. Praktik tu. Ya, antaranya kalau dalam kuliah kita yang lalu mungkin kita tertidur-tidur dah. Kuliah kali ni kita tak nak tidur dah. Makna kita dah ada dah anjakan amal tu. Ni contoh yang mudah saya buat tu. Dan juga contoh ni kita harap beri satu kesedaran bernilainya ilmu lebih daripada apa yang paling kita sayang di rumah kita tu, ilmu ni. Ya, Dr. Abdul Wafat Taftazani pula kata, ni semua tokoh-tokoh tasawuf, kita kumpul kalam mereka, nasihat mereka untuk kita buat panduan lah. Jadi bila nak belajar tasawuf, molek juga kita tanya ahli dan ulama tasawuf tu sendiri. Jadi tentulah mereka jawab berdasarkan pengalaman mereka. Jadi selain daripada An-Nuri ni, hak nombor 2-nya Abdul Wafat At-Taftazani. Siapa-siapa nak boleh anak kecil pula ni, berilah nama Taftazani. Taftazani ni satu tokoh tasawuf besar. Saya fikir kalau beri nama ni di Malaysia tak ramai, adalah seorang dua sebab namanya sangat asing dalam kalangan kita, tetapi ni tokoh besar dalam bidang tasawuf. Anak saya nombor 3 tu nama Muhammad Asyangqiti. Bila kawan-kawan cek di JPN, kata dia tak ada seorang ustaz di Malaysia
seorang baru Syangkiti tu duduk di Bangi. Bing Rashidi tu. Dia nak beritahu ni bukan apa. Kadang bila kita dengar nama-nama begini, kita fikir siapa tokoh ni. Oh, ini orangnya. Ini sejarah ni. Naik semangat kita tu. Kita semangat untuk mengambil ibrah daripada tokoh-tokoh. Jadi antaranya Taftazani, dia kata gini. Pada dasarnya, maknanya yang sebenar-benarnya Taftazani. Betul Kak Min, Taftazani. Yang sebenar-benarnya tasawuf ialah akhlak. Ramai juga malam ni scholars tasawuf kata tasawuf ni bukan ilmu. Bukan tulisan. Bukannya yang awak dengar tu. Selagi awak tidak amal sehingga dia jadi akhlak, maka dia belum dikatakan tasawuf. Maknanya ilmu kita dapat, kita nak kena proses tu. Proses kepada peringkat berikutnya, macam mana nak terjemah. Ilmu itulah nak terjemah. Jadi dia kata asasnya, sebenarnya, tasawuf ialah akhlak dan ruh kepada Islam. Ramai orang nama Islam. Tapi akhlak dia macam mana tu satu benda yang melengkapkan Islam dia. Nama sudah Islam, tapi akhlak dia apakah lengkap sehingga layak dipanggil Muslim. Gitulah maknanya lebih kurang tu. Kerana seluruh rukun Islam adalah diasaskan kepada akhlak. Jadi malu juga kita kalau pakai kopiah atas kepala, pakai serban atas kepala, tapi tak ada beza kita dengan orang-orang tepi jalan, orang-orang main motor laju malam Jumaat tu. Contohnya. Jadi label Islam sudah nampak, nama Islam sudah tentu dah ada dah, tetapi akhlak tu yang dinilai, dilihat dalam kacamata tasawuf. Sebenarnya Allah SWT pun tengok akhlak kita lah. Yang datang dari hati yang luhur, yang tulus, yang jujur, yang jernih, yang hening kepada Allah SWT. Payah minu nak jaga hati. Kita ni hati ni iman dia naik dan turun. Kadang ada naik tapi banyak turun gamaknya ya. Turun sokmo tu. Turun sokmo. Sebab tu nak cari kawan baik tu. Supaya kawan dapat ingatkan awak dah selawat ke hari ni. Mari kita puasa sunat. Ada qasidah lah di rumah sekian. Kita pergi dengar nak. Contoh. Awak marilah makan rumah saya menanak nasi lebih ni. Kita pun tengok, oh amalan dia ni suka beri makan orang. Saya nak beri juga lah makan orang macam dia ni. Siapa mula-mula saya nak beri makan dia? Ustaz Rashidi lah. Contohnya. Baik. Akan segar mata masing-masing tu. Dan saya pun segar juga. Kerana dengar tuan-tuan berjanji nak beri makan tu. Baik. Tu kata Dr. Abdul Wafat Taftazani. Kalau kita tengok satu riwayat, ni nak kuatkan apa yang kita belajar ni. Definisi tasawuf dari segi istilah yang disebut oleh Dr. Abdul Wafat Taftazani dan An-Nuri rahimahullah ta'ala alaih, bahawa dia kata tasawuf ni lah praktikal sehingga dinamakan akhlak yang baik terbit dari hati awak yang bertasawuf. Dulu, ada Maharaja Rum ni dia kirim 2 orang perisik hak terbaik milik negara. Namanya Luqa dan Yohana. Ini dalam bahasa Arab lah. Kalau dalam Inggeris, John and Luke. John and Luke. Yohana dan juga Luqa. Dalam Bible orang Nasrani tu dia ada 4 gospel tu dalam New Testament. The Gospel of Saint Matthew, Mark, Luke and John. Belakang saya ni ada Bible Melayu ni tu. Ada Bible Melayu. Ni dia. Arab pun ada juga. Ni Bible Arab. Ni Bible Melayu. Bible Melayu ni. Hancur dah tuan-tuan ya. Kerana apa? Tadabbur sokmo Bible ni. Bible tadabbur sangat. Quran tu kurang tak. Pasal saya guna hari-hari untuk buat kerja-kerja yang sepatutnya lah. Baik.
Jadi dalam Bible tu ada sebut the Gospels and Matthew, Mark, Luke and John. So Luke ni Luqa in Arabic. John in Arabic kita panggil Yohana. Jadi dua perisi Rom ni, Luqa dan Yohana, Luke and John. Dia dihantar ke sebuah negara orang Islam yang sebelah sempadan dengan Rom. Apa tujuan dia? Maharaja Rom kata, cuba awak buat kajian, buat research kenapa setelah Nabi mereka ni mati, wafat dah 700 tahun dah Nabi wafat. Tapi peliknya orang Islam ni ramai lagi hak orang berebut nak masuk Islam. Orang kafir, nak masuk Islam. Orang di sini hak bukan Islam, jadi suka kepada Islam. Sedangkan Nabi mereka sudah wafat, sahabat pun tak ada, dah 700 tahun dah. Jadi apa yang menyebabkan Islam ni orang nak masuk lagi? Jadi dua perisik ni pergilah ke sebuah negeri yang berdekatan sempadan dengan Rom. Mereka menyamar, pakai jubah, pakai serban, cara orang Islam lah. Lalu masuk satu kedai nak tengok gelagat orang Islam ni macam mana, sambil-sambil buat kajian. Lepas mereka makan minum di kedai tu, waktu nak bayar, tuan kedai kata begini. Dia kata, tuan tak payah bayar lah. Maka terkejutlah perisik ni. Mereka ni kenal kita gamuknya. Dia kata, kenapa tuan tak beri kami bayar? Jawab tuan punya kedai ni, dia kata, rupa tuan ni menunjukkan tuan bukan orang sini. Walaupun tuan pakai macam kami, serban jubah, tuan ni bukan orang sini ni. Satu lagi, di jubah tuan ni nampak debu, menunjukkan tuan musafir dari jauh. Nabi kami pesan, cuba dengar tu. Cuba dengar tu. Orang kalau nak berjaya, dia mesti hidup dia, Allah sebut, Nabi kabar. Biar gitu. Boleh tak kita cubalah, walaupun sukar juga iman naik turun ni. Boleh tak kita terjemah gini? Apa yang kita buat ni sebab agama kata gini, Nabi tunjuk begitu, Allah perintah begini. Boleh tak? Kalau kita boleh buat, kita berjaya. Jadi orang ni walau 700 tahun dah Nabi wafat. Dia kata apa dia? Nabi kami pesan, pada setiap tetamu itu ada haknya dengan kamu 3 hari 3 malam. Mundrenal mundre yarva. 3 hari 3 malam. Salasa layalin wa salasa ayamin, ya. 3 hari 3 malam. Samwan samken, orang Thailand kata. 3 hari 3 malam. Boleh tak? Selepas hari ni awak mari lagi ke kedai ni, makanlah tuan. Ya. Lusa pun nak makan, mari makan. Kerana Nabi kata 3 hari 3 malam tu kewajipan kami jaga tetamu. Dan kalau kamu biayai mereka hari ke-4, ke-5 lebih, itu adalah sedekah kamu pada mereka. Maknanya ibu bapa sekalian, betul lah tasawuf kita belajar ni ialah sejauh mana awak praktik. Sejauh mana awak amal apa yang awak belajar, catat tu. Dah muka surat ke-8 dah malam ni, tentu banyak dah tuan catat tu. Tapi yang banyak catat itu, baris mana yang sudah diamal, contoh begitulah. Itu maksud dia tasawuf. Jadi dua orang perisik ni, dia cepat-cepat keluar daripada kedai. Dia kata, tak boleh duduk lama di negeri orang Islam ni. Sebab tertarik dengan bahasa mereka, budi mereka, taat mereka pada agama mereka. Jadi nak buat macam mana? Kawan dia kata gini, kita masuk kedai, belilah pensel 2B ke, pemadam ke apa. Kita buat kajian cepat-cepat lah. Biar sudah cepat-cepat. Kemudian kita balik ke room, kita bentang kajian kita tu kepada raja. Biar raja describe lah. Nak buat macam mana. Nak bubar parlimen, kita pulang lah. Contoh tu. Baik. Maka mereka pun masuk kedai kerana nak beli kelengkapan untuk buat research itulah. Tapi tuan kedai nampak orang nak masuk kedai dia berlari dari dalam kedai keluar ke depan pintu kedai. Menyebabkan perisik ni terkejut. Tuan kedai kata, tuan ni datang nak beli di kedai saya ke?
Maka jawab perisik, "Yalah, saya mari nak belilah ni." Maka kata tuan kedai ni, "Tolong jangan beli di kedai saya." Pelik ni Kak Wan. Kak Wan jadi dah saya tu. Pelik Kak Wan. Kita buka kedai nak suruh orang beli kedai kita. Tiba-tiba tuan kedai ni berlari dari dalam kedai, sambut mereka di luar kedai. Dia kata, "Jangan mari beli kedai saya tuan." Maka perisik ni kata, "Kenapa pula?" Dia kata, "Kedai saya sudah laku hari ini. Tapi kedai kawan saya yang ujung tu, yang ada bendera Terengganu tu, contohnya lah. Yang ujung tu, nampak ya? Kedai tu katanya belum laku lagi. Silalah tuan ke kedai itu supaya dia pun dapat sama berniaga, dapat rezeki macam kami juga hari ni." Bila kedua perisik ni tengok begini keadaan orang Islam, walau telah 700 tahun Nabi wafat dah, sahabat tak ada dah. Tabi'in, tabi'in, tak ada belaka dah. Jadi tanah, jadi tulang belulang belaka dah. Ibaratnya lah kalau dah mati lama tu. Tapi orang Islam masih kualiti akhlak dia. Hati dia baik. Dia tak berdeki. Saya laku dah, kedai tu tak laku lagi. Belilah kedai dia tuan. Menyebabkan kedua-dua perisik ni apa jadi? Apa jadi ibu bapa sekalian? Mereka memeluk Islam pada hari pertama mereka sampai ke negeri itu. Dua-dua peluk Islam. Allahu Akbar. Rupanya betul lah. Orang kafir ni, kata guru saya, dia tak tengok, dia tak baca Quran hadis kita. Kak Marina, dia tak baca Quran hadis kita. Dia nak baca macam mana? Kita orang Islam ni pun tak baca mana Quran hadis kita tu. Jadi orang kafir nak baca pula dah Kak Wan? Dah. Cuma mereka baca apa? Akhlak kita. Orang bukan Islam dia tengok kita. Ustaz Rashidi ni macam mana ni? Orangnya memang segak dah tu. Saling tak tumpah macam Allah Yarham at Osmera dah tu. Tetapi akhlak dia macam mana? Janji dia, sifat dia mudah kira bicara ke tidak, dia ada sabar ke tidak tu. Orang bukan Islam, dia baca perangai kita, yakni akhlak kita. Jadi inilah yang disebut oleh An-Nuri dan disebut oleh Taftazani. Tasawuf tidak dikira tasawuf selagi kamu tidak bukti dengan akhlak tu. Faham adalah kita dua perkara tu ibu bapa sekalian ya. Baik. Tu Ustaz tolong sambung lagi hak bawah tu muka surat berikut apa ni sambungan lagi kami nak belajar ni. Okey baik. Kita sambung. Tengok jemaah kita malam ni Kak Marina ramai kamaknya saya sebut nama seorang-seorang tu ya. Sebab lazimnya saya sebut nama barulah mana-mana hak mengantuk tu segar pula mata mereka. Kak Dr. Marina ada, Kak Wan ada, Min pun ada tu. Terima kasih Min. Kak Ummu Hafsah ada, Kak Nat ada, Kak Maslina, Cik Using ada. Terima kasih. Kak Yang ada, Kak Mir, Kak Enis, Kak Darmawati, Umi Syarifah pun ada, Kak Ruhaida, Kak Murni, Kak Roslina, Kak Ruzaina, Kak Fariza, Kak Subaida, Kak Nur Aisyah, Kak Sanirah, Kak Nur Faiza, Kak Nurin, Kak Yang, Kak Sabidah, Kak Siti, Kak Zila, Kak Min pun ada, Kak Ima KB ada, Bonda Azian ada, Kak Siti Rahmah ada, Kak Nur ada, Kak Teti ada, Kak Sulha ada, sahabat saya, guru saya ni, Ustaz Fairuh ada, guru belajar gitar saya ni tuan-tuan. Masa saya sekolah dulu belajar gitar di kampung ni guru saya. Alhamdulillah ada hari ni dengan saya. Kak Dora ada, Kak Wahidah ada, Kak Batsyah ada, Kak Akila ada, Kak Salisa ada, Kak Ruqiyah ada, Kak Fariha, Kak Marisa, Kak Madiana dan Arif. Terima kasih. Alhamdulillah ramai jemaah malam ni. Saya jangkakan tak kurang 3,000 orang ni. Alhamdulillah. Baik. Ibu bapa sekalian. Ibu bapa sekalian. Jadi An-Nuri dengan Taftazani beritahu pada kita, dia kata
kata. Selagi awak tak amal Ustaz Rashidi, awak belum lagi dipanggil orang beramal dengan tasawuf. Bukan dia kata, ya. Jadi apa yang awak buat selama ni tu, awak hanya tolong baca kepada jemaah, jemaah pun tolong dengar apa yang awak baca. Itu sajalah. Kita baru tahap itu gamaknya, ya. Ya. Jadi Samnun bin Hamzah pula kata, siapa Samnun bin Hamzah? Tengah-tengah belajar gini, sekali-sekala kita baca juga riwayat tokoh-tokoh tu. Walaupun dah ditulis dalam buku kita, saya tolong baca juga sikit sebanyak tu, naik semangat, ya. Samnun bin Hamzah ni siapa? Cuba tengok di bawah tu. Abul Hasan atau Abu Al-Qasim Samnun bin Hamzah merupakan sahabat Sari As-Saqati. Sari As-Saqati ni bapa saudara Junaid Al-Baghdadi lah. Digelar Abu Ahmad Al-Qalangsi dan bukan. Sahabat kepada Sari As-Saqati, sahabat juga kepada Abu Ahmad Al-Qalangsi dan sahabat juga kepada Muhammad bin Ali Al-Qassab. Meninggal dunia pada tahun 290 Hijriah bersamaan 930 Masihi. Lama dah. Jadi Samnun ni lah dia kata gini. Kalau awak tanya saya tasawuf apa? Tasawuf ni sebenarnya ialah apabila kamu yakin tidak memiliki sesuatu pun di dunia ini. Dan waktu yang sama kamu yakin kamu tidak dimiliki oleh sesiapa pun di dunia ini. Maka ketika itu kamu dinamakan tasawuf. Ulang sekali lagi tu. Kamu yakin kamu tak memiliki apa pun. Suami saya, anak saya, isteri saya, pitih saya dalam bank tabung haji, gelamah saya dalam peti besi itu, ataupun gelang kaki saya dalam tempayang beras dapur tu. Selagi tuan rasa memiliki, dia kata belum tasawuf. Kerana tasawuf ni awak yakin awak tidak ada apa pun atas dunia, tak ada. Dan waktu yang sama awak tidak dimiliki oleh sesiapa pun. Saya milik JAKIM, saya milik JKR, saya milik. Bukan. Saya memiliki Allah, saya dimiliki Allah. Kalau sampai ke tahap itu, walaupun payah. Tapi itulah tasawuf. Rupanya bila kita sebut payah, dia sebagai satu parameter untuk kita cuba capai. Jadi pakatlah kita ni, saya dengan jemaah sekalian sama je kita ni Tuhan. Tak ada lebih, tak ada kurang. Kita berpakat untuk jadi seperti mana yang An-Nuri pesan, Taftazani sebut, Samnun kabar. Kita nak pakat dapat tu ke tahap seperti yang mereka sebut ini. Seterusnya Syekh Ahmad Zarruq berkata. Syekh Ahmad Zarruq ni satu scholar. Scholar siapa tu? Beliaulah ulama terkemudian yang datang lalu menghuraikan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Kitab Hikam Ibnu Athaillah ni tuan, ulama terdahulu dan terkemudian ni ambil manfaat untuk hurai. Jadi buku yang kita belajar ni, Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah ni adalah gabungan 2 jilid kuliah tasawuf, karya ringan tasawuf yang kita cuba susun sejak tahun 2012 yang dulu. Waktu tu anak seorang. Jadi bila anak seorang ni kita menulis. Pernah satu buku bila mari gila nak menulis tu 3 hari siap. Tapi sekarang bila anak pula 3 bulan tak siap lagi buku tu. Jadi rupanya bukan sebab anak tu, bukan. Sebenarnya masa kita berkat ke tidak. Orang dulu sampai karya berjilid-jilid ni, walaupun anak ada, isteri ada, kerja ada, kenapa boleh siap juga? Masa mereka berkat. Allah tunjuk masa mereka tu. Jadi tak tahulah tuan, kita harap masa kita berkat lah, mudah-mudahan ya Allah. Ya. Jadi ulama ni ramai yang menumpang keberkatan kitab-kitab orang dulu, lalu mereka datang kemudian apa mereka buat? Mereka huraikan
karya-karya terdahulu untuk memudahkan umat faham. Umat faham, umat boleh beramal. Jadi antara tokoh yang datang terkemudian menghuraikan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah yang berkat itu ialah Syekh Ahmad Zarruq yang kita nak belajar sekarang ni. Ahmad Zarruq ni, saya baca dalam manaqib dia, dalam biografi dia, beliau telah menghuraikan kitab Hikam Ibnu Athaillah sebanyak 17 kali. Apa maksud 17 kali tu? Tuan guru kita dah, mantan senator Menteri Agama dulu, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Bila beliau syarahkan kitab Hikam, dia di syarahnya kitab Hikam itu sehingga 3 jilid. Tebal lah, 1 jilid lebih kurang tebal macam ni. Saya buat contoh. Ada di maktabah saya ni. Ini tuan-tuan adalah maktabah pustaka saya ni. Siapa ke depan sana, tempat saya duduk menulis di sinilah. Jadi ada tebal begini, 1 jilid. Tambah lagi sebelah dia tebal gini juga, 2 jilid. Tambah sikit lagi sebelah gini ni tebal gitu juga, 3 jilid. 3 jilid itu yang kalau kita gabung tebal lebih kurang tebal ni, Min. Ya. Doktor, tebal lebih kurang tebal gini, doktor. Tebal ni kita panggil sekali hurai, yakni sekali syarah. Ahmad Zarruq yang kita nak sebut pendapatnya ini telah menghuraikan kitab Hikam 17 kali. Kalilah 17 tebal macam mana, Allahu Akbar. Dan sebahagian karya dia yang dia huraikan itu, Subhanallah, Ahmad Zarruq huraikan itu telah dicuri orang. Orang curi karya dia. Menunjukkan apa dia? Pencuri zaman dulu pun tahu nilai ilmu tu tinggi. Orang kita sekarang buat buku, JAKIM buat keluar lah. Nak beri ke surau 100 naskah. Letak dekat tiang luar tu. Setahun duduk situlah buku tu, tak ada orang nak ambil, nak curi. Sebab apa? Orang tak rasa bernilai. Tetapi dulu dicuri orang karyanya Ahmad Zarruq kerana orang tahu terlalu tinggi nilai. Rupanya nilai tak nilai ni hanya ahlinya sahaja yang tahu. Saya satu hari kawan saya ajak pergi ke Balai Seni Lukis Negara. Saya ni tuan minat seni. Minat sangat. Minat seni bahasa, minat seni bunyian, minat seni ukiran, minat. Jadi bila tengok seni tu kita rasa, kaya Tuhan. Hebat ya Tuhan boleh buat siapa ini. Kita nak rasa hikmah seni tu. Jadi bila pergi Balai Seni Lukis Negara, saya pun tengok lukisan-lukisan pameran tu lah. Ada satu lukisan tu, Dr. Marina, harga dia 16,000. Ni cerita ni waktu saya bujang dulu. Lebih kurang tahun 2009 gitulah. 16,000, min Allah, mahanya banyaknya pitih. Kalau orang macam saya yang tak ada pitih, miskin ni tuan-tuan, sebut 16,000 tu banyak lah. Ya Allah, banyak. Ni zaman dulu lagilah banyak. Yang saya pelik, lukisan harga 16,000 tu, kalau saya tengok, tak ada apa yang boleh kita kagum. Saya lah yang tak faham lukisan tu. Tak ada apa benda yang boleh kita kagum. Dan lukisan ni pula macam seolah-olah cat watercolor tu, kita nak bawa, tiba-tiba terjatuh atas kertas putih, jadilah warna biru, merah, hijau. Tu je lukisan dia, macam cat terbalik je, bukan orang lukis sangat. Tapi kerana kita tak faham seni, kita kata apalah siapa 16,000. Tapi ahlinya yang faham seni, dia tengok pameran lukisan tu yang harga 16,000 macam cat terbalik saja tu, menangis dia. Menangis contohnya. Kenapa? Pada lukisan ni terdapat penderitaan yang amat sangat lah. Kita kata kat mana pula dia nampak lukisan ni. Ni kita kata orang seni. Jadi zaman Ahmad Zarruq, orang tahu nilai ilmu sehingga mereka rompak, mereka sambung, mereka curi. Ni Ahmad Zarruq yang kita nak baca ni lah. Itu latar belakang Ahmad Zarruq, alimnya. Jadi
patut kita dengar nasihat beliau. Apa kata beliau? Dia kata kalau awak tanya tasawuf ni apa dia? Tasawuf ni sebenarnya ialah ilmu yang bertujuan. Dia jadi ilmu tetapi belum dapat praktik. Tapi apa pun dia satu perbahasan, satu ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati. Mana nak baiki hati tu payah juga. Sebab hati ni kedudukan dia ni naik dan turun. Kata hadis riwayat Abu Dawud, hati ini lebih cepat berubah daripada air yang sedang menggelegak. Air sedang menggelegak ni kat Ummu Hafsah tu. Kalau kita menanam air dapur tu kan nampak buih dia tu gelegak sekejap naik atas sekejap. Sekejap kembang pecah pula. Begitulah Nabi ibaratkan hati lebih cepat lagi daripada air sedang menggelegak. Allahu Akbar. Jadi macam mana tu nak jaga hati tu? Maksud sini nak jaga hubungan dengan Tuhan tu. Jadi tasawuf ni awak kena faham awal lagi kata Ahmad Zaruk. Dia tak lain tak bukan nak baiki hati. Dan bila hati terbaiki, barulah dapat memusatkan diri kepada Allah. Orang yang hati dia sudah lurus, tulus, jernih, jujur, benar, tenang, tenteram, ikhlas, tawaduk, iffah, maka dia akan memiliki kesedihan-kesedihan yang orang lain tak tahu, melainkan dia saja faham. Contoh dia baca Quran, menitik air mata dia, seorang-seorang. Dia tak mustahak orang lain tahu. Kenapa dia ada kesedihan begitu? Walhal ayat yang sama dia baca sampai menangis tu, kita baca tak menangis pula. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita baca, sama je ayatnya. Tapi orang sebegini yang jernih hati, bila dia baca ayat macam kita baca tadi, bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Menangis. Tak ada penceramah macam saya gamuk ya. Buat gaya sampai begini sekali. Asal tuan-tuan faham aja. Maknanya, boleh dia sampai menangis tak esok-esok. Menangis dia. Kita kata, kenapa awak menangis ya? Sebab saya baca, tak pula saya menangis. Dia kata ayat ni kata, wahai orang-orang beriman. Saya terasa takutnya. Takut saya tak termasuk dalam ayat yang Tuhan panggil. Orang beriman tu takut saya tak termasuk. Jadi, kalau sampai begini hati dia dengan nas, dengan wahyu, dengan nabi, dengan sunnah, ini nak menunjukkan apa dia? Hati dia ni dah sampai satu dimensi yang tidak lagi biasa. Hak biasa banyak. Ya, macam saya, macam kebanyakan orang awam tu. Dia baca-baca je lah. Masuk subuh semayang je lah. Buka Quran, dengar je lah. Tapi zauknya, rasa halawah manis tu. Tetapi kalau orang tanya macam mana nak beri manis hati ni bila baca Quran, ataupun mari rasa sebab bila baca Quran, bila terlepas buat kebajikan, biar rasa sesal dalam hati. Macam mana? Macam mana soalan macam mana tu kita nak kena jawab, tak boleh jawab lisan. Sebab soal rasa, dia bukan soal jawab. Soal rasa ni lah soal mengalami, menyelami, mendalami. Jadi alami, selami, dalami, ni semua sifat yang mesti dilalui. Jadi maknanya tasawuf ini ialah apa yang awak rasa dengan Tuhan. Apa yang awak rasa dengan ketaatan. Apa awak rasa dengan hubungan makrifah, batin, khusyuk, warak, tawaduk kepada Tuhan. Ini semua sekali terminologi dalam tasawuf yang akan kita lalui dan dibahas oleh scholars dalam bidang tasawuf dan dibahas juga cara-cara nak baiki tu. Cuma
kalau ditanya guru tasawuf kita dok yang sudah melalui proses-proses mujahadah batin tu, rata-rata kata sukar. Sukar ni pula bukan sebab kalang mereka, tapi Nabi SAW sebut dalam rongga kita ni, dada kita ada satu daging yang kalau baik, dia baik semua sekali. Kalau dia buruk, buruklah semua sekali. Apa dia? Qalb, hati. Jadi hati ni nak beki, nak bersih, nak elokkan dia, itulah kita panggil mujahadah. Bersungguh-sungguh lawan, cari kawan hak baik, zikir tak putus, selawat pada Nabi SAW, kenal Nabi macam mana. Begitulah lebih kurangnya ibu bapa sekalian. Jadi dia kata tasawuf ialah ilmu bertujuan untuk baiki hati. Bila hati dah terbaiki, maka dapatlah pusatkan hati tadi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ini, walaupun mata kita memandang alam, hati kita akan tetap nampak Tuhan. Tuan pergi Langkawi kerana rombongan. Belilah pemanggang ajaib, belilah pinggang akopal tu, gamoknya lah. Walaupun kita sampai ke Langkawi seronok, suka, suami isteri dah beri izin dah. Yang perempuan suaminya beri izin. Yang laki-laki isterinya beri izin pula dah. Tak apalah, pergi dia naik bah ramai-ramai suka. Walaupun dia tengok gunung ganang, air laut, dia tengok sekian, dia tengok sekian, hati dia tetap nampak Tuhan. Subhanallah. Fatabarakallah wa ahsanul khaliqin. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, maha suci Allah. Dia tetap puji Tuhan. Ini kita kata hati yang sudah berhubung dengan Tuhan. Apa kondisi dan suasana dia duduk, dia hanya nampak Tuhan, 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 Tuhan. Jadi nak sampai ke keadaan sebegini, tentulah mengalami proses pembersihan jiwa yang tak berhentilah. Gitulah lebih kurang, ya. Begitulah. Itu kata Ahmad Saruk. Saya beri masa 20 saat untuk jemaah sekalian, sama ada nak melompat ke tutup skrin tu, nak melompat ke, nak belunjuk apa sekejap sekian untuk naik semangat sikit tu. 20 saat dari sekarang. Silakan. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Rahman. Allahu Akbar. Ada 5 saat lagi tu. La ilaha wala quwwata illa billah. Ya. Ustaz, habis ke dah masa kita? Betul. Habis dah 20 saat tu. Kita sambung pula muka surat 9. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ada kata gini. Tasawuf ini ialah ilmu pembersihan jiwa, menambah baik terhadap akhlak, pembangunan zahir dan batin. Maknanya, orang belajar tasawuf ni semakin comel akhlak dia. Guru saya, ayah angkat saya meninggal dah Tuan Guru Ustaz Abdul Rashid Long. Orang panggil Rashid Long janggut. Kerana janggut dia tebal. Orangnya segak Dr. Marina. Walaupun meninggal umur 70. Tengok muka, tengok wajah, kita tahu. Masa muda Allah segaknya. Segak. Umur 70 tu segak lagi. Comel. Beliau ni katanya setiap Jumaat Allah Yarham ni akan derma ke masjid, ke tabung surau tempat solat Jumaat tu sebanyak RM101. RM101. Yang peliknya kenapa nak kena derma 101? Tak boleh ke RM1? Kamu dah. Atau tak boleh ke 100? Kamu dah. Kenapa mesti 101? Kenapa? Rupanya beliau nak derma RM100.
Tapi takut rosak amalnya, dibalut duit 100 dalam duit RM1. Supaya orang sebelah tengok, RM1 ustaz, samalah macam kita. Maknanya dia tak mustahak apa orang kata, dia mustahak hati dia dengan Tuhan. Jadi, Allahu Akbar. Kalau beginilah orang soleh, tuan-tuan guru kita, kalah kita dalam beramal ni, kalah Kak Marina, kalah. Dah kalau dengan sahabat, dah kalau dengan salafus soleh, lagilah ya Allah, lagilah. Tapi tak apa, kita jangan lemah semangat. Umat akhir zaman ni fitnah dia besar. Ujian dia besar. Semakin besar ujian, semakin kita jauh dengan zaman Rasulullah SAW dan besar ujian, semakin besar pula keuzuran Allah Ta'ala beri pada kita dan semakin besar gandaan pahala untuk kita. Orang dulu dia tengok Nabi hari-hari, tengok wajah Nabi pun rasa hilang masalah, ringan segala beban. Dah kita tak boleh nak tengok, maka kita dah tertutup satu penawar untuk hilangkan gelisah kita. Jadi kalau kita berkekalan dalam gelisah kerana kekurangan-kekurangan itu yang hanya ada pada orang dulu, itu kelebihan mereka. Tapi kelebihan kita pula, Allah meluaskan keampunan pada kita. Sebab kita tak ada seperti mereka. Besar kurniaan Allah pada kita tu. Ya. Jadi dia kata juga tasawuf ni pembangunan zahir dan batin. Kenapa kita kena faham gitu? Sebab ada orang faham bila belajar tasawuf ni dia jadi pasif. Dia jadi pasif, Kak Marina. Apa ni Kak Maslina? Dia jadi pasif. Sejak belajar tasawuf tak larang je. Tunduk sokmo, ya. Bercakap buka tak buka mulut tasawuf. Baju dia berkedut sekali kat wan, tak iron, tak sempat dah. Orang tasawuf ni pakailah apa yang ada. Molek-molek kerja kerajaan berhenti dah. Sebab apa? Tasawuf. Selipar lain sebelah, merah sebelah, biru sebelah. Tasawuf katanya. Ini bukan zuhud, bukan tasawuf. Ni orang kedekut. Tasawuf, dia mesti terbangun jiwa dia. Itu dia sebut tu pembangunan zahir dan batin. Imam Malik, orang yang sangat warak. Maknanya kita kata akhlaknya akhlak orang bersih, orang suci, orang tasawuf lah. Bagaimana penampilan Imam Malik? Maaf sebut orang paling kemas. Imam mazhab ni orang alim, ulama, scholars, tapi kemas. Ia pernah memakai jubah berharga 2,000 dinar. Bukan nak kata kena pakai benda mahal. Bukan, jangan faham gitu. Nak kata walaupun dia tasawuf, dia kemas, elok, sempurna. Tetapi dia tetap ingat, ni semua tak kekal. Harta Tuhan beri banyak mana pun akan tinggal. Sebab itu kata Imam Malik bila ditanya muridnya, apakah maksud zuhud? Z-U-H-U-D, zuhud. Zuhud ialah bukan tidak berharta, tetapi kamu mengosongkan hati dari cinta kepadanya. Lalu pindahkanlah harta itu dari hati ke tapak tangan. Supaya mudah nak derma, mudah nak tolong orang. Maksudnya, konsep tasawuf mengajar kita pembangunan zahir batin. Orang tasawuf, orang yang segak, kemas, brilliant, orang genius, orang gifted, orang cerdik, orang ke depan. Jadi kalau ada orang kata sejak belajar tasawuf, dia pasif. Dia tak bergaul dengan orang. Ini ada something wrong yang tak betul dalam pemahaman dia terhadap tasawuf. Kerana tasawuf lah macam mana pun awak tak boleh lari dari mengikut Rasulullah SAW. Kerana segala punca ilmu ada pada Nabi. Ada pada Nabi SAW. Jadi bagaimana Nabi? Ada Nabi tak larat. Ada Nabi berkedut baju. Ada Nabi tak kemas, tak ada. Manusia paling indah Allah Ta'ala buat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam manalah Nabi ni tak indah, tak elok.
Sebab yang mendidiknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah layak puji Nabi. Allah puji Nabi. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ni Muhammad akhlak azim. Terlalu terlalu mulia Nabi SAW. Bagaimanalah kita nanti beberapa sekalian nak tengok Nabi, excited kita naknya jumpa Nabi, nak jumpa Nabi kita. Sebab inilah insan tak ada dosa, paling sempurna physically dan spiritual, insan paling pemaaf, insan paling mengotakan janji, tidak akan marah melainkan kerana Allah, dan cepat maaf dan lapang dada dan apa tak ada. Siapa tokoh yang kita sayang, kita nak jumpa. Bila kita jumpa dapat tengok di depan-depan sampai nak histeria kita ni sehari dua ni. Bila ada artis luar negara sampai ke KLIA, saya tengok video klip orang hantar dalam grup kami tu menjerit-jerit macam histeria. Ni orang panggil terlalu excited. Tapi tokoh itu terlibat dengan ganja, terlibat dengan fahaman sesat. Ya Allah, apa yang berlaku pada hati kita ni sehingga orang yang rosak sebegitu kita jadi gila, menggila kepada kerosakan, keburukan. Ini ada something yang tak kena dalam hati kita. Tetapi bila dengar ulama datang, adalah 2-3 orang hak kenal sambut ke lain. Bila ada tuan-tuan guru, para ulama kita yang orang kata lah tak khidmat kepada ilmu, kita pun hak nak belajar ni dapat dengar sama, tak ada excited, tak ada tuan ni, tak ada. Sedangkan hilangnya seorang ulama lebih berat daripada hilangnya 1000 abid. Kalam ini disandarkan kononnya katanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab apa disandarkan? Sebab kita tak jumpa lagi kat mana nas yang tepat mengatakan memang Umar kata. Tetapi kalam ini sahih betul. Mati seorang ulama lebih berat daripada mati 1000 orang abid. Apa dia abid? Orang kuat ibadat. Sebab orang kuat ibadat ni mati, ada lagi orang kuat ibadat. Tapi bila ulama mati, Allah Tuhan, nak cari ulama, kata Nabi ulama ni seakan kan nujum, bintang-bintang. Bila tengok berkerlipan, tiba-tiba malam esok tengok padam dah. Tak ada dah hak ganti. Begitulah kedudukan ulama. Allah puji ulama yang benar, ulama yang benar. Baik. Inilah antara definisi yang telah dihuraikan oleh para ulama terhadap perkataan tasawuf. Ia merupakan jalan hakiki bagi insan dalam membersihkan jiwa dan membuahkan rasa khauf, yakni takut terhadap Allah, lalu seterusnya meraih cinta Allah yang abadi. Benarlah seperti kata Syekh Dahlan Al-Qadiri, sebagaimana wajibnya islah yang batin, terlebih wajib lagi awak islah yang zahir. Apa maksudnya? Islah ni ialah bahasa Arab, terjemah Melayu, membersih, membaiki, memperelokkan. Jadi sebagaimana wajib awak baiki, elok, bersih yang zahir, kita mandi tu paling kurang setiap hari 2 ke 3 kali kita mandi. Kita mandi dah pagi tu paling kurang lah kok 2 kali orang ni. Tapi paling kurang 3 kali lah kita kata setiap hari kita mandi 3 kali. Tukar pakaian paling kurang satu hari tu 2 kali paling kurang kita tukar pakaian. Jadi kita betul-betul concern, ambil berat sungguh terhadap bersih tubuh badan kita, penampilan kita. Orang puang lagi lah Min. Macam-macam dia jaga bedak sejuk dia. Kemudian apa lagi tu? Cocok vitamin dia, gamaknya ya. Orang puang tahulah kita laki-laki ni barang sangat. Asal boleh sarung baju, sarung kain pelekat, tak apa dah.
Tapi orang puang dia jaga, dia cocok vitamin, makan Imedin, cocok pinggelu, alignment kaki biar luruh. Oh, main-main orang puang ni. Maknanya bersungguh dia jaga tubuh badan yang zahir. Okey. Tapi dalam Al-Qadiri kata tak salah awak jaga tu. Tapi sebagaimana awak sangat teliti jaga penampilan yang zahir, terlebih wajib lagi sebenarnya awak jaga yang batin. Terlebih lagi. Apa dia? Hati. Ataupun batin. Patut lebih lagi. Jadi bila kita tengok gini, kalau kita congok seorang-seorang lah. Dalam kuliah ni pun sempat dah kita boleh fikir, analyse diri dah. Aku ni lebih ke mana? Jaga penampilan itu okey. Tapi nampaknya soal akhirat tu tak berapa nak bersungguh sangat. Dia ada satu nasihatnya, kalam dalam Al-Hikam Ibn Athaillah dia sebut gini. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhan kamu di dalam perkara yang Tuhan sudah jamin. Tetapi lebih kurang kamu terhadap benda yang belum terjamin. Ini menunjukkan buta mata hati kamu. Apa maksud dia? Dia kata ijtihaduka fima dhamina laka. Kesungguhan kamu terhadap benda yang sudah terjamin, iaitulah rezeki. Kita ni selagi Allah nak hidup, tak usah bimbang, rezeki akan sampai. Tapi peliknya, yang Tuhan sudah jamin akan sampai itu, kita bimbang-bimbang sangat. Wa taqsiruka fima tuliba minka, tetapi benda yang belum terjamin, apa dia? Nasib di akhirat. Nasib di akhirat belum terjamin lagi. Kalau saya boleh tanya jemaah sekian ni, apa buat hari ni? Puasa sunat Ustaz, Alhamdulillah. Baca Quran tak? Baca tak di Ustaz. Oh, kuliah agama ada dengar Ustaz, termasuk sekarang ni lah. Walaupun dah mula nak pejam-pejam mata tu, kami lawang juga Ustaz. Oh, okey. Makna sembahyang jemaah ada, baca Quran ada, selawat, zikir ada. Agaknya kalau kita mati dalam kubur nanti, selamat tak lagi dalam kubur? Tu je soalan saya tu. Masing-masing jawab, tak berani katalah Ustaz. Tak tahu. Kan awak semayang. Kan awak puasa sunat. Kan awak, kan banyak. Tapi tak berani kata, tak berani. Menunjukkan apa dia? Kita bimbang lagi akhirat. Tapi ada orang, benda yang sudah dijamin seperti rezeki atas dunia, dia bimbang sangat-sangat. Tetapi benda belum terjamin, yakni nasib di akhirat, dia buat sambil lewa. Ramai orang begitu ya? Ramai. Maka kata Ibn Athaillah, ini satu dalil. Dalilun. Satu dalil ya, satu tanda. Dalilun alam timasil basirata minka. Alam timasil basirata minka. Ini satu dalil, mata hati awak ni buta. Tu yang awak tak boleh nak beza tu. Jadi dalam Al-Qadiri kata tadi, ya awak bersih tubuh badan ya. Penampilan awak jaga ya. Baju awak iron gosok untuk seminggu, 2 minggu terus ya. Kemudian macam-macam dalam handbag awak bawa ya. Sekian. Tapi soalnya, sebagaimana awak jaga yang zahir, sebenarnya terlebih lagi patut awak jaga yang batin. Ini katanya subhanallah Syekh dalam Al-Qadiri. Bahkan Sahlul Abdullah Al-Tustari pun dia sebut gini. Cara nak bersih ni kena bertasawuf. Dalam arti kata, nak fokus hati pada Tuhan tu. Lalu orang tanya, macam mana kami nak dapat tasawuf Tuan Guru? Maka jawab Sahlul Abdullah Al-Tustari, ada 3 perkara yang mesti awak buat baru awak dapat rasa nikmat bersih diri tu. Apa dia pertama? Pertama ialah kurangkan makan. Oh, maknanya diet lah ni kok ya. Kita on diet. Kita buka kita punya diet permakanan
kita kontrol. Pagi makan apple sebiji, tengah hari makanlah bakar-bakar grill sikit, petang lapar sangat makanlah buah-buah badam, kacang, petang lagi atau malam bakarlah buat sup ke apa. Gula potong terus, sebelum kaki kena potong kita potong gula terus. Kemudian awak bersenam, awak minum air masak banyak, awak berjalan 10,000 langkah sehari, awak angkat kayu, angkat besi, banyaknya. Tapi orang sanggup buat. Sebab apa? Nak sempurna tubuh yang akan rosak binasa. Al-Quran sebut dalam surah Yasin. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Sesiapa yang kami panjangkan umurnya, akan kami kurangkan kejadiannya. Dulu dia dengar kuat. Sekarang tak apa dengar dah. Tolong tengok rumah saya ya, dia dengar. Tolong tengok orang rumah saya ya, tengok tak apa dengar dah. Dulu kalau naik tangga eskalator rosak pun dia sanggup naik. Jalan air mall dengan Alamanda tu walaupun masjid dia sakit lutut. Tak apalah. Tapi sekarang tak larat dah Ustaz. Siapa yang kami panjang umur, dia akan kurang. Apa yang kurang? Tubuh badan yang kita jaga sangat-sangat sekarang ni lah. Melebihi hati kita tu. Jadi Dahlan kata jaga. Syekh Dahlan Al-Qadiri kata jaga. Jadi cara nak dapat Tustari, Al-Tustari kata, pertama awak kurang makan. Kurang makan sini bukan diet. Kurang makan sini banyak puasa. Banyak puasa. Kedua awak kena sentiasa beribadat. Macam mana nak sentiasa ibadat? Rupanya ibadat ni kita kena faham dulu ta'rifan dia. Iaitulah perbuatan kita seharian. Mandi jadi ibadat. Tidur jadi ibadat. Makan tu Ustaz yang kami bersela atas meja, makan bawah tudung saji terus tu, ibadat juga. Tapi macam mana nak jadikan adat yakni makan, adat yakni mandi, adat yakni tidur, bertukar jadi ibadat? Awak kena resetting niat. Resetting niat. Aku mandi ni kerana Allah. Segar tubuh badan, cerah mata, semayang pun kosong mudah-mudahan. Aku pakai baju ni kerana Allah, ya Allah. Kerana Islam suruh berhias. Islam ni orang segak, orang kemas. Aku tidur ni kerana Allah. Mudah-mudahan sekarang dapatlah bangun. Sebab Imam Ghazali kata, nak bangun malam, antara yang ditunjuk ialah tidur awal. Ni mana-mana jemaah yang nak bangun malam sekarang, tidur sekarang. Dalam kuliah pun tak apa, tidur. Supaya saya dapat juga saham sekarang tu. Tiba-tiba kita tak boleh bangun sekarang. Tak apa dah, jadi pahala niat dah. Maknanya setiap masa kita buat, adat bertukar menjadi ibadat. Ada kalam Hamka di situ, tapi saya tak nak panjangkan apa yang Hamka sebut. Ya, ketiga uzlah dari kesibukan manusia. Kak Marina, dunia ni semakin hari semakin sibuk. Dulu kita tak pernah tahu apa yang ada di ceruk Afrika sana. Tak masuk dalam fikiran kita. Sekarang dengan sebab Facebook, semua kita tahu. Di Afrika berlaku kemalangan. Di kutub Eskimo sana ikan hiu gigi pengguim. Allah masuk juga dalam fikiran. Masuk. Kerana apa? Dunia sudah makin banyak cabaran dan cobaan. Jadi nak tinggal kesibukan dunia itu sehingga menjadi satu kebiasaan kita yang kita payah dah nak keluar, nak ubah. Awak kena uzlah. Apa dia uzlah? Asing diri sekejap dari kesibukan dunia. Dengan sebab awak asing diri, hilang dari sibuk dunia, awak akan dapat apa dia? Awak akan dapat resetting minda awak. Resetting minda. Contoh orang kerja tak? Kadang-kadang dia ambil leave tu, ambil cuti tanpa gaji sebulan. Balik ke kampung, dia kenal, dia hidup kampung dulu susah. Tapi walaupun susah, hati dia tenteram. Mengaji Quran dia tak tinggal. Dengan orang tua dia sayang, dia hormat. Ke kubur dia pergi sokmo. Tapi sejak dia habis belajar tinggi ni, kerja jawatan besar, semua benda tu tak ada dah. Jadi macam mana nak buat?
ambil leave, contoh saya buat contoh ni, contoh uzlah. Tinggal kebiasaan yang kita ada di Kuala Lumpur, cuba balik kampung. Duduk 2 minggu. Kita kata tenangnya di kampung. Betul lah tu. Jadi macam samalah kita suami isteri ni. Isteri kata, bang, mari kita pergi beli ikan selayang di pasar Seksyen 1 Shah Alam tu, kita pun pergi beli. Habis beli ikan, bini kita kata jangan balik lagi. Awak terus memandu seterik ni, depan sana ada lampu merah. Walaupun lampu merah, langgar. Kita nak pergi ke nilai 3 tengok langsir. Ambo, pergilah kita. Pasal bini perintah. Kita kan tak dahaka ke bini kita. Contoh ni orang-orang takut ke bini semua sekali ni. Saya tak terlibat, tuan-tuan lah. Maka bawa ke nilai 3 Kak Wan. Bukan main dia suruh kita tunggu bawah pokok. Dia masuk kedai langsir lepas satu-satu. 2 jam dah tengok langsir, tak beli-beli. Kita dah lapar, ikan dah merah, dah mata dalam bonet tu. Kita pun telefon miss call. Dia tengok kita dari jauh, dia angkat tangan. Tunggu. Takut kita bila bini buat isyarat itu. Naik 3 jam tak keluar, kita naik nak marah juga. Masuk dalam kedai, kita tepuk belakang dia. Kita kata, marilah keluar, lambat. Dia tak nak keluar. Sampai histeria, dia tak nak keluar. Kita pula belajar Darussifat, tepuk belakang dia. Keluar. Keluar. Suruh keluar daripada kedai yang merasuk dia itulah. Akhirnya kita pegang tangan dia, Kak Wan. Tarik paksa keluar jauh daripada kedai itu. Yakni jauh dari kerutinan kesibukan dunia kita sekarang. Kita buat lari bawah pokok sana. Kita kata, Umi, cuba Umi tengok tu dalam beg duit tu. Ada berapa duit? Dia pun buka. Dia kata, iyalah bang, ada RM10 je. Itulah yang saya kata, tu awak turun rumah tadi. Bukan nak mari beli apa, lasir semua kapet ni, bukan. Kan nak beli ikan saja. Baru dia sedar. Kalau kita biar dia duduk dalam kedai kapet tadi, dia tak sedar. Tapi sebab kita tarik dia keluar, in bracket, uzlah, asing diri, so dia dapat resetting, berfikir, oh patutlah begini rupanya, dia dapat fikir balik. Itu maksud uzlah ya. Jadi 3 benda ni kena ada untuk dapat tasawuf. Untuk dapat tasawuf. Kak Marina, kita habis pukul berapa Kak? Dah 10.30 Ustaz. 10.30. Oh, dah habis dah kuliah kita ibu bapa sekalian. Dah habis dah kuliah kita. Kita nak landing kat mana tu? Dah nak ujung dah. Jadi ni 3 benda mesti ada kalau betul awak nak tasawuf ya. Kalau betul awak nak bertasawuf. Maka katanya lagi menerusi kefahaman terhadap istilah dan matlamat tasawuf, barulah manusia mampu merasakan manis, mujahadah, ya, kemanisan bermujahadah dalam mencapai janji Allah Subhanahu Wa Taala. Beramal di dalam kefahaman lebih menjamin mahabbah berbanding melulu tanpa ilmu. Benarlah kata Asy-Syibli, ni satu tokoh tasawuf. Apa dia kata? Lau dzuktum halawatal wuslati la'araftum mararatal qati'ati. Sekiranya awak mula rasa manis dalam beramal, barulah awak faham erti pahit bila terputus dengan Tuhan. Mana nak rasa pahit, nak rasa sedih, tertinggallah Ustaz semayang duha pagi tadi. Sedihnya rasa. Orang yang boleh rasa sedih tertinggal amalan, makna kita terus boleh faham. Automatically dia ni memang rasa manis dalam beramal. That's why dia rasa pahit bila terlepas amalan. Jangan-jangan kita beramal selama ni tak rasa manis kok. Sebab tu bila terlepas, terqada solat, terlewat semayang, terlepas solat sunat atau puasa sunat, kita tak rasa apa. Bila tak rasa apa, maknanya awak pun tak sensitif sangat hubungan dengan Tuhan. Sebab tu bila kurang dalam hubungan dalam amal, awak pun tak sensitif sangat. Situ duduk dia situ. Jadi
Syibli kata kalau awak mula rasa manis, baru awak faham erti rasa pahit. Macam orang berkasih, bercinta lah. Ya, mak dia kata, mari balik ke kampung, nak tunjuk satu calon ni. Apalah duduk Kuala Lumpur, dah umur 60 tahun, dah menikah-nikah ni. Balik. Kita pun balik, mak suruh. Mak kata lepas Zuhur nak pergi tengok orang puang tu. Dah berjanji dah dengan mak dia. Pakai segok sikit. Baju-baju batik tu. Pakai sekali dengan tie. Biar segok sikit. Masuk dalam tie-in pula baju batik. Oh, segok dia ni. Tetapi dekat nak Zuhur dah. Tak mandi lagi. Tak gosok baju lagi. Tak kiri kasut lagi. Sebab apa? Dia tak bersungguh nak pergi tengok calon tu. Kenapa dia tak bersungguh? Sebab dia belum ada rasa kasih. Rupanya Kak Marina dia ada kasih dah. Mata air dia ada dah. Di Kuala Lumpur sana, budak pejabat dia, budak ni kuliah Art and Design UiTM Shah Alam. Cuma dia tak khabar ke mak dia. Tapi dah mak kata suruh pergi tengok. Okeylah, kita tengok je lah. Pelepas ajak orang tua, tak apa. So mak dia kata, mandi, pakai molek-molek. Dia pun pakai lebih kurang. Lepas Zuhur, gila berjalan dengan mak dia. Sampai depan rumah orang puang tu, mak dia beri salam. Assalamualaikum Tok Besan. Orang tua kita gitulah, bila jadi kita tak setuju lagi dia panggil Tok Besang dah. Assalamualaikum Tok Besang tu. Maka bunyilah orang jawab salam dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Allah, lembutnya suara, halusnya suara, ya Allah, sedapnya suara ni. Saling tak tumpah, Allah ya rahamuha. Dating Rafi'ah buang aja suara. Oh, sedap sangat. Kita pun rasa nak kenal siapa pemilik suara ni sedap jawab salam mak kita ni. Keluarlah orang yang jawab salam tu. Ya Allah, Kak Marina comel ni. Putih merah. Pinkish. Putih merah. Dah lah pakai jubah hitam, dia pula putih merah. Boleh bayang tak? Orang putih melepak merah, pakai jubah hitam. Allah comel ni. Keluar, kita tengok, Allah comel budak ni. Rebah kita di tangga tu. Mak kita pun akak kita. Kata, buat apa ni? Tak ada apa. Ni ke budak yang mak nak buat kira tu? Kita bisik ke mak kita. Mak kita jawab, bukan. Ni baru mak dia baru, anak dia tak keluar lagi. Baru mak dia baru. Bila kita tahu ni baru mak dia, hati kita jadi apa dia? Kalau begini mak dia, anak dia macam mana? Nampak tak? Kita mula nak kenal. Itu panggil makrifah tu. Kita baru nak kenal. Orang-orang tua dulu ada pesan. Kalau kita nak cari menantu perempuan, tengoklah siapa ibu dia. Sebab orang puang ni biasa dia dengan mak dia. Buat kuih sama, buat akak, buat sama. Betul tu. Apa ni Fairuz kata tu. Takut tersilap pindah mak dia. Tapi nak beritahu apa dia? Nak cari menantu perempuan, kena tengok siapa mak dia. Tapi kalau nak cari menantu laki-laki, jangan tengok siapa bapak dia. Kena tengok dengan siapa dia berkawan. Oh, dia berkawan dengan Ustaz Hafiz. Ustaz Api, guru Quran sekarang. Walaupun dulu guru gitar, tak apalah. Ada kebolehan dia di situ, ada kepandaian dia di sini. Oh, dia kawan orang soleh, orang baik, kaki masjid. Boleh lawak menantu tu. Begitulah. Oh, mak dia pun memang orang baik, lemah lembut bercakap, masak pun boleh, rai ke orang. Anak dia begitulah juga. Ni orang tua dulu pesan begitu. Jadi, tiba-tiba bila dah jumpa perempuan tu, cakaplah lebih kurang 10 minit, 15 minit ruang tamu. Esok, perempuan ni kabarlah kepada mak dia, dia tak setuju, tak berkenan ke kita. Walaupun tengok depan-depan dah. Apa jadi kita Kak Marina? Sedih ya. Menangis kita. Menangis contoh. Sanggup naik bangunan Henkyu Jaya tu, nak bunuh diri, terjun kepala dulu. Kenapa? Betapa feras, sedih, kecewa, hancurnya hati saya Ustaz. Oh, dia tak balas kasih cinta saya tu. Kenapa orang siapa sanggup bunuh diri?
Sanggup siapa tak makan, sanggup siapa tak minum, tak mandi, sebab dia mula merasa sedih. Kenapa dia rasa sedih? Sebab memang dia terlalu asyik masuk sangat. Jadi ibadat dengan Tuhan gitu juga. Lau dzuktum halawatal wuslati la araftum mararatal qati'ati. Kalau awak mula rasa manis berhubung dengan Tuhan, baru awak faham erti pahit bila terputus dengan Tuhan. Itulah contoh mudah gamaknya untuk kita faham bagaimana satu orang dengan Tuhan. Bila sudah zauq ada dalam hati dia, maka baru dia faham erti pahit bila terpisah dengan Tuhan. Maka penutupnya disebut di situ apa dia tu? Subhanallah, inilah jalan yang didambakan oleh mereka yang tunduk kepada Allah. Segala-galanya akan terhasil apabila hati telah ditazkiyahkan dengan mujahadah untuk mencapai makrifat padanya. Tamat ibu bapa sekalian, tajuk pertama. Panjang umur kita sambung tajuk kedua. Malam besok bicara online kita diteruskan. Saya berada di Terengganu besok. Satu malam je. Hanya ada satu urusan di Terengganu. Saya musafir besok ke Terengganu. Kemudian kita akan berbicara online tu daripada sana. Daripada Terengganu Darul Iman. Ada soalan tak ibu bapa sekalian? Kalau ada. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Jangan sebelum kita bersurai Ustaz, kita beri peluang untuk sahabat-sahabat lah kalau ada yang nak tanyakan soalan. Jadi saya bukalah sahabat-sahabat kalau ada yang nak tanyakan soalan terus kepada Ustaz ataupun nak type di ruang chat, silakan. Alhamdulillah. Adakah soalan? Hari ni rasanya penerangan dia jelas. Penerangan syarahan Ustaz. Cuma saya nak tanya Ustaz lah pasal mujahadah ni. Bagaimana kita nak wujudkan suasana lah dalam rumah kita agar bukan kita saja nak berusaha untuk mujahadah lah melawan nafsu dari segala sudut, tapi nak seluruh ahli keluarga kita pun macam tu juga. Orang kata buat sesuatu tu kita kena bagi contoh. Tapi kadang-kadang kalau kita bagi contoh ataupun kita tegur, kita cakap apa kan orang rasa macam ahli keluarga rasa macam bagus sangat pula dia ni kan. Macam tu Ustaz. Macam mana nak buat tu? Suasana nak ada dalam satu rumah tu. Maksudnya kita tak nak kita seorang je yang ke arah situ. Maksudnya satu keluarga tu kita nak ke arah yang sama. Ya. Baik. Sebenarnya apa yang kita jawab ni adalah secara teori lah. Praktikal ni dia akan berbeza setiap orang kerana kondisi kita setiap kita ni berbeza. Tapi secara teori ni lah, bila Al-Quran kata gini dah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Ayat ni kenapa depan tu Allah sebut wahai orang beriman? Sebab orang bila ada iman baru dia ada tanggungjawab. Ulang sekali lagi tu. Orang ada iman, dia akan ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab yang nak dilaksanakan ini, kita faham dah bila sebut tanggungjawab, dia mesti ada cabaran. Dia mesti ada cobaan, mesti ada dugaan. Berapa ramai orang kata, Ustaz, saya ni mengajar masjid, tapi isteri saya sendiri pun tak dengar saya bercakap. Ramai. Ni cobaan berlaku di kalangan para ilmuwan juga. Kadang kita tengok di skrin begini, Kak Marina, seronoknya jadi Kak Marina tu contohnya. Seronoknya jadi Kak Maslinah tu. Seronoknya jadi Kak Nat tu. Ya. Tapi Kak Nat pula kata seronoknya jadi Ustaz Rashidi tu. Seronoknya jadi Kak Wan Jadidah tu. Maknanya kita selalu tengok apa yang kita tengok, tapi kita yakin setiap orang tetap ada cobaan masing-masing. Jadi kalau ada orang kata, anak Ustaz kenapa dia begini? Itu cobaan bagi keluarga ni. Dia ni katanya begini, kenapalah begitu? Itu cobaan pula pada ahli keluarga ni.
Maknanya pertama, bila ada iman, kita akan ada tanggungjawab. Beriman. Kena asah iman tu. Tu yang ayat tu, dia kait dengan diri dan ahli keluarga. Tetapi mula-mula dipanggil orang beriman. Keduanya pula, kita kena sedar, didik ni, kita didik. Hidayahnya dari Allah. Banyak Quran sebut. Anak Nabi tak percaya ke Nabi. Seperti Nuh. Isteri Nabi. Lawang Nabi. Seperti Nabi Lut. Dan banyak contoh kita tengok. Hatta Nabi-Nabi. Patutnya kalau Nabi ni Kak Marina, doa dia mustajab lah. Anak-anak dia soleh pakai tudung labuh belaka lah. Kalau kita kira begitu. Ya anak ustaz tu kan. Cucu Tok Qadi tu kan. Tak. Tapi didik kita hidayah Allah. Ketiga, kita kena berdoa. Kerana Quran sebut banyak Nabi-Nabi berdoa untuk anak, untuk isteri. Tapi kita serah pada Allah. Jadi apa yang kita boleh buat di rumah ialah kita kena pikul tanggungjawab. Waktu yang sama kita sedar ada cabaran bila kita terima tanggungjawab. Dan ketiga, kita berdoa dengan sabar. Wasta'inu, minta tolong Allah tu ya. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, semayang. InsyaAllah tiga ni kalau kita jaga, mudah-mudahan di rumah kita bertambah. Semakin. Kita tak harap hari ni terus jadi. Ini kita panggil proses mujahadah tu. Begitulah Kak Marina, saya dapat kongsi teori umum untuk semua orang, termasuk saya lah juga. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada satu soalan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Rezeki Allah jamin, jadi silapkah usaha ibu bapa yang bersungguh-sungguh menyiapkan tabungan simpanan dan rumah untuk anak-anak sebab bimbang masa depan mereka? Tidak. Sebenarnya bila kita bersiap apa yang kita nak simpan kepada anak ke cucu ke, itu dipuji oleh agama. Kak Yang yang bertanya itu dipuji agama. Kerana ada hadis mafhumnya begini. Mengurus atau mentadbir dunia ni ataupun masa depan hidup ni adalah satu sebahagian pada agama dan terpuji. Makna agama puji sangat. Kalau kita tengok nas Al-Quran dalam surah Yusuf, bila nak berlaku kemarau, walaupun 7 tahun awal itu adalah waktu 7 tahun yang subur, apa jadi? Mereka rancang untuk berhadapan dengan 7 tahun akan datang yang kemarau. So mereka simpan, mereka petik apa-apa saja pada gandum, mereka biarkan sikit sebagai simpanan. Jadi nak katanya, merancang tu tak salah. Quran pun sebut contoh, Nabi Yusuf pun buat pada zamannya. Bahkan Nabi SAW pun puji orang rancang hidup, jimat cermat, rancang dia punya orang kata masa depan. Cuma nak kata di sini, jangan sampai, itu maksud kalam tadi. Jangan sampai benda yang Tuhan sudah jamin, awak bersungguh melebihi akhirat yang belum terjamin. Itu maksud matan itu. Jadi saya kira insya-Allah Kak Ayan tak, kita yang kita cipang duit tabung haji ke anak kita tu, pitih dalam bawah lembek kabu, tilang kabu ke anak kita tu, betul dah apa kita buat, agama pun suruh. Cuma jangan sampai kita ambil lewa akhirat, tempat kita kembali sebenar-benar. Itu maksud dan mafhum kalam Ibnu Athaillah tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Okay. Ada soalan lagi ke sahabat-sahabat? Okay, saya rasa dah mungkin tak ada soalan Ustaz. Terima kasih Ustaz saya ucapkan atas kesediaan Ustaz bersama dengan kita pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan November pula Ustaz. InsyaAllah lama nak tunggu tasawuf ni. Ya, insyaAllah. Jadi sebelum kita tutup majlis kita, saya mohonlah Ustaz mendoakan semua jemaah yang hadir pada malam ni. Silakan Ustaz. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami yang banyak itu, ya Allah. Terimalah amal kami yang sikit ini, ya Allah. Gandakanlah pahalanya sebanyak-banyaknya. Beratkanlah timbangan mizan hasanat kami di akhirat, ya Allah. Jauh dan hapuslah segala salah kami. Kerana Engkau maha luas rahmatnya, lebih luas daripada kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim juga kepada isteri, suami, anak, cucu kami, ya Allah, ya Allah. Ampunkanlah mereka semua sekali, ya Allah. Kalaupun mereka ada mengecikkan hati kami ampun awal-awal lagi dah anak cucu kami, ya Allah. Maka terlebih lagi lah Engkau mengampunkan mereka dan memberi hidayah pada mereka dan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, pasangan kami, anak kami, isteri kami, suami kami, jiran kami, sahabat kami. Mana-mana yang Engkau coba dengan sakit, apalah kiranya Engkau angkat juga penyakit yang Engkau turunkan, ya Allah. Dengan kurniakan ikhtiar kesembuhan, ubat dan juga menjadi pahala atas sabar dan redha kami, ya Allah, dan dirinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak kami, keturunan kami, anak-anak yang solehah, diberi ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga, ya Allah, menjadi insan yang baik, yang molek dunia dan akhirat. Ya Allah, hajat kami tidak banyak, ya Allah, melainkan Engkau redha kepada kami. Engkau matikan kami sehingga kami layak masuk dalam syurga-Mu, ya Allah. Begitu juga ibu bapa kami, anak-anak kami, ahli keluarga kami semuanya, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, kurniakanlah istiqamah untuk mencari asbab-asbab kepada-Mu, ya Allah. Antaranya asbab jalan ilmu supaya terbuka ma'rifah kepada-Mu, ya Allah. Dan ampunlah kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lilladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.